Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Pacirek. Terima kasih sudah support Pacirek sehingga ke hari ini. Jadi topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan bagaimana Indonesia menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Dan kita kena tahu penduduk yang berada di Indonesia itu melebihi daripada 270 million orang, which is benda ni sangat possible untuk kemajuan negara mereka sendiri, negara kalian, dan juga sekiranya korupsi sangat minimal. Maksudnya di sini negara apapun tetap ada corruption berlaku di mana-mana sahajalah, tetap ada. Tapi yang di sini kita ingin membincangkan tentang bagaimana Indonesia menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Mari kita tengok kepada video ni apa sebenarnya yang disebutkan oleh APHD channel ini. Sejak beberapa dekad yang lepas, Indonesia dilihat sebagai sebuah negara dari Asia Tenggara yang berjaya membangun dan memperhebatkan sektor industri ekonomi mengikuti negara besar Asia yang lain seperti Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang dengan baik pada tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia sangat terkesan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997 yang kemudiannya menyebabkan berlaku reformasi dalam politik di negara ini. Sebab kita tahu pada zaman dulu termasuk dalam Malaysia juga mengalami krisis ekonomi yang sangat teruk, seperti ayah kepada aku memang tentu memang ya peluang pekerjaan tu memang merosot habis, teruk habis, defisit habis. Lepas itu, ekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dan memiliki status negara yang sedang berkembang dengan sejarah yang pelbagai dalam ekonomi, kebudayaan dan politik. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Teruskan menonton. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara adalah kepulauan besar terletak antara Lautan India dan Lautan Pasifik dengan lebih daripada 17,000 pulau. Keluasan negara Indonesia adalah sekitar 1.9 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai tanah yang subur untuk pelbagai jenis pertanian dan sangat kaya dengan sumber bumi seperti petroleum, gas asli, arang batu, biji timah, bauksit, tembaga, emas dan perak. Indonesia sekarang adalah negara ke-16 terbesar ekonomi di dunia dan bersedia untuk melonjak sehingga tangga ke-5 menjelang tahun 2030. Okey, bukan sahaja 16th largest economy in the world, tapi in term of firepower, in term of military pun memang sangat-sangat power. Dan sekarang ni di tempat yang ke-16 kan untuk total firepower Indonesia, international punya firepower 2021. Wow. Peratusan kadar inflasi di Indonesia kini berkurang sehingga satu angka. Hutang negara juga rendah pada kadar 29% dari nilai KDNK dan dalam tempoh 10 tahun yang lepas, kadar pertumbuhan ekonomi telah meningkat dengan purata 5.3% setahun. Pembangunan ekonomi yang positif di Indonesia ini tidak hanya berpusat di ibu negara Jakarta sahaja, bahkan bandar lain yang mempunyai saiz populasi pertengahan juga dilihat pesat membangun seperti Medan, Bandung dan Surabaya. Faktor-faktor pemangking ekonomi Indonesia. 1. Kebangkitan Asia. Pertambahan jumlah populasi yang termasuk dalam kategori golongan pengguna di peringkat global akan meningkat sehingga 1.8 bilion orang dalam tempoh 15 tahun ke hadapan dan lebih daripada 75% daripadanya adalah dari Asia. Perubahan ekonomi di negara China dan India dilihat sangat mengagumkan. Ini akan meningkatkan permintaan pelbagai sumber dan komuniti yang boleh dibekalkan dari Indonesia. Ianya dapat dilihat dari jumlah ekspor Indonesia ke negara China dan India yang telah meningkat sebanyak 15 hingga 20%. Kedua, proses urbanisasi. Kadar populasi penduduk yang tinggal di kawasan bandar-bandar utama di Indonesia dijangka meningkat dari 53% pada waktu sekarang hingga 71% pada tahun 2030 dengan 53 juta penduduk berpindah ke kawasan bandar. Bandar-bandar baru juga akan dibangunkan serta dapat meningkatkan KDNK hasil pendapatan ekonomi di bandar dari 74% kepada 86% menjelang 2030. Ketiga, pertambahan populasi tenaga kerja muda. Populasi penduduk muda semakin meningkat di Indonesia. Dianggarkan mencapai jumlah 280 juta daripada 240 juta pada masa sekarang. Wow, peningkatan sebanyak 40 juta populasi. Oh my god.
dan semakin, ya memang semakin majulah kalau gitu. Peluang pekerjaan pun perlu banyak lagi seperti sedia ada. Ini berbeza dengan demografi kebanyakan negara lain di Asia yang kebanyakannya mempunyai ramai populasi lebih berumur. Jumlah tenaga kerja muda yang lebih produktif ini akan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2.4% menjelang 2030. Keempat, perkembangan penduduk seiring teknologi. Pada sedekat yang akan datang, rakyat Indonesia dilihat semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan digital. Pada waktu ini, terdapat 220 juta langganan teknologi mudah alih diguna pakai oleh penduduk Indonesia. Internet menjadi suatu arus perdana yang mempengaruhi pelbagai aktiviti harian pengguna. Oleh itu, sistem perhubungan menjadi mudah dan efektif. Ianya akan sentiasa ditambah baik seiring keperluan dan kehendak pengguna yang semakin ramai. Kelima, kesan dari perang dagangan Amerika Syarikat dan China. Perang dagangan di antara Amerika Syarikat dan China bermula apabila Presiden Trump memperkenalkan cukai tinggi sehingga 25% ke atas barang ekspor China. Ini telah memberi kesan ke atas ekonomi seluruh dunia, malah mengubah sektor perdagangan di Indonesia. Oleh kerana barangan China tidak lagi diekspor ke Amerika Syarikat, peniaga dan pengusaha syarikat China mula beralih arah kepada negara besar seperti Indonesia. Mereka juga berminat untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi baru untuk penghasilan dan pengeluaran barang. Ini ditambah dengan pelbagai tawaran baik seperti sumber tenaga kerja yang ramai, pemberian insentif cukai oleh kerajaan, kestabilan politik dan ekonomi. Keenam, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerajaan Indonesia telah membuat pelbagai pelan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perbelanjaan untuk sektor ini. Banyak syarikat dari luar yang berminat untuk memindahkan kilang-kilang, terutamanya dari China, akan melihat usaha kerajaan membangunkan infrastruktur utama sebagai faktor positif. Indonesia membelanjakan 11% daripada hasil ekonomi untuk menaik taraf infrastruktur dan akan menaikkan jumlah perbelanjaan ini sehingga 20%. Berita ini akan menarik minat ramai lagi pelabur dari luar seperti Jokowi invites Elon Musk to consider Indonesia as SpaceX launch site. Wow, ini akan menaikkan lagi potensial ekonomi yang ada pada Indonesia sendiri. Ini akan menarik minat ramai lagi pelabur dari luar seperti Eropah untuk datang ke Indonesia. Kesimpulannya, untuk Indonesia terus mencapai ekonomi yang mampan di masa hadapan, faktor peningkatan populasi kelas pertengahan harus disokong di samping mengurangkan taraf kemiskinan penduduk. Bilangan rakyat kelas pertengahan yang bertambah akan dapat menyokong produktiviti dan inovasi dengan dibantu taraf pendidikan yang lebih baik. Ini akan menjamin kekuatan ekonomi dari dalam negara dan juga mengurangkan kesan negatif dari faktor luaran yang dapat menjejaskan perkembangan ekonomi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Wow, siapa sangka kan possibilities untuk Indonesia berkembang lagi besar tu memang sangat tinggi. Lagi-lagi kebanyakan kilang banyak berpusat di Indonesia sekarang ni. Sebab itulah kadang-kadang baru perasan bila certain barang daripada Eropah ke China ke apa-apa yang branded punya version, bila tengok jenama tu macam Nike, Adidas tu, tiba-tiba made in Indonesia. Sebenarnya itu ialah merupakan satu peluang ekonomi buat Indonesia pergi kepada banyak tempat, lagi-lagi pemprosesannya yang berada di Indonesia. And then dari segi harga kita dapat lagi rendah kan berbanding marketplace, walaupun dia tulis made in Indonesia sana tapi tetap original juga. Lepas tu satu lagi, bukan sahaja brand daripada brand-brand terkemuka lah macam Nike, Adidas tu, tapi ada certain brand daripada Indonesia juga yang aku pernah pakai untuk naik gunung, iaitu jenama Eiger, Consina, maksud apa lagi ada lagi certain sandal, bag, semualah yang untuk peralatan gunung dulu masa aku naik gunung. Jadi apa-apa pun macam dari segi macam ekonomi, menjadi kuasa besar ekonomi dunia ni memang oh my god, mungkin dalam 5 tahun ataupun 9 tahun akan datang, Indonesia mampu beat USA, Rusia, China punya perdagangan. Kita tidak tahu kan apa yang berlaku. Semuanya tidak mustahil guys, asalkan kalian terus menyokong dan sentiasa cuba untuk cari cara untuk
kembangkan ekonomi lagi yang ada pada Indonesia dan terhindar daripada korupsi. Itu yang paling penting lah, sebab kalau ada berkaitan dengan korupsi itu memang susah lah. Itu tidak tahu apa mau cakap, tapi memang sangat sukar lah untuk handle. Jadi apa-apapun itu saya daripada Pakcik React. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.